Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang wanita suri teladan untuk watak yang kedua, tokoh yang kedua yang bernama yang kita sebutkan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ini merupakan Sri Kandi ilmu. Namanya ialah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Keturunan bangsawan Quraisy dari parangan suku Bani Adi. Suku Bani Taim. Suku Bani Taim. Sudah Ustaz katakan tadi, banyak suku yang ada dalam masyarakat Arab Quraisy pada ketika itu, yang mana antara yang masyhurnya ialah Bani Taim. Gelarannya As-Siddiqah. Siddiqah maksudnya ialah wanita yang berkata benar. Gelaran yang kedua, Al-Humaira. Humaira memberi makna daripada perkataan Hamrah. Hamra maknanya merah. Humaira maknanya ialah putih kemerah-merahan. Ini menggambarkan kecantikan yang ada pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Perkahwinannya ialah berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah. Berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah, yang mana dialah satu-satunya isteri Rasulullah yang dikahwini yang masih kita panggil sebagai anak dara. Yang lain semuanya dikahwini oleh Rasulullah dalam keadaan kematian suami, diceraikan suami, ataupun kita katakan telah pun janda. Kewafatannya ialah pada tahun 58 Hijrah pada usia 67 tahun. Pada usia 67 tahun. Antara sifat utama yang ada pada diri Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ialah ia merupakan seorang cerdas dan pintar. Dia merupakan seorang yang cerdas dan pintar. Kenapa? Kerana dia ni dapat didikan daripada bapaknya, iaitu sahabat Nabi yang paling Nabi sayang, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu berkahwin dengan Rasulullah dalam usia yang muda, mendapat didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula dia rajin. Dia rajin menuntut ilmu, rajin bertanya, selalu mengikuti pengajian-pengajian yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada itu, dia mahir dalam ilmu, termasuklah Al-Quran, hadis, bahasa Arab, syair dan juga periwayatan. Dia sudut meriwayatkan hadis satu persatu sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Yang keduanya, antara sifat utamanya ialah sabar dan tabah. Kita dapat lihat bagaimana kesabarannya apabila ia difitnah. Fitnah ni bukan merupakan satu perkara yang biasa. Sebab tu disebutkan cerita ni dalam hadithul ifki. Dalam satu cerita pembohongan. Pembohongan ini sangat teruk sehingga memfitnah Sayyidatina Aisyah ini telah pun berlaku sumbang dengan Safwan bin Mu'attal. Seorang sahabat Nabi juga namanya Safwan bin Mu'attal. Sedangkan Safwan bin Mu'attal ini cuma bantu Sayyidatina Aisyah yang ketika itu tertinggal daripada rombongan yang diikutinya. Safwan pula tidak berkata apa-apa, melainkan membawa untanya untuk dinaiki oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia bawa, dia tak bercakap. Dia tak bercakap kerana dia nak jaga akhlak dia dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, apabila peristiwa itu dilihat oleh orang-orang munafik, lalu orang munafik seperti Abdullah bin Ubay, mereka canangkan cerita bahawa Sayyidatina Aisyah ini telah berlaku sumbang, telah melakukan perbuatan tak senonoh dengan Safwan bin Mu'attal, dan ia dipercayai oleh beberapa orang di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun menyebarkan berita tersebut, bercakap-cakap tentang berita itu, sehingga ia sangat menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah bersabar dengan dugaan yang dilalui itu, yang mana akhirnya ini menunjukkan kepada kemuliaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allah sendiri yang menurunkan
Allah sendiri yang membersihkan nama Sayyidatina Aisyah. Allah turunkan ayat bercerita tentang pembohongan yang dibuat oleh orang-orang munafik itu dalam firman-Nya, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datangkan berita palsu itu, orang yang datangkan berita fitnah itu, usbatum minkum, puak-puak kamu juga, dari kalangan kamu juga. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu anggap berita tu walaupun menyedihkan kamu, menyakitkan hati kamu, ianya buruk bagi kamu. Jangan kamu rasa ia buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Bahkan ia baik bagi kamu. Ada hikmah yang tersedia, yang tersembunyi di sebalik peristiwa itu, walaupun ianya menyedihkan hati Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Likulli imri'in minhum ma kasaba minal ithm. Bagi setiap orang itu dosanya ialah mengikut apa yang dia buat. Banyak mana dia buat, maka dosa pun dia dapatlah sebanyak perbuatan yang dilakukan itu. Seterusnya kita lihat lagi antara perangai utama ataupun sikap utama, sifat utama yang ada pada diri Sayyidatina Aisyah ini ialah Sayyidatina Aisyah sangat dermawan, memberi, menyumbang setakat yang dia mampu. Sampai kepada peringkat satu ketika dia hanya ada 1 biji kurma. Tetapi dia jumpa dengan seorang ibu dan anaknya yang lapar, lalu disumbangkan, diberikan buah kurma itu. Sebab itulah kita dapati, kita lihat bahawa sumbangan ini bukan semestinya banyak. Tetapi sumbangan ini kita lihat ketika mana orang memerlukan. Nak tahu mulianya kita ataupun kita ini mempunyai pengorbanan yang tinggi atau tidak, kita sanggup memberikan ketika mana kita juga perlu kepada benda tersebut. Dia perlukan kepada makanan itu kerana dia lapar. Tetapi apabila melihat ibu dan anak ini sangat memerlukan kepada makanan tersebut, maka diberikan makanan itu kepada mereka. Antara sumbangan Sayyidatina Aisyah meriwayatkan tidak kurang daripada 2,210 hadis Rasulullah SAW dalam pelbagai bidang. Keduanya ialah merupakan tempat rujukan para sahabat. Para sahabat selepas kewafatan Rasulullah, sahabat pergi jumpa Sayyidatina Aisyah, rujuk, tanya dia masalah-masalah tentang agama, terutamanya dalam perkara-perkara kewanitaan. Perkara-perkara yang melibatkan kewanitaan, maka mereka pergi bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kerana yang ketiganya, bolehlah kita anggap sumbangan dia adalah pakar dalam pelbagai bidang ilmu, termasuklah ilmu Quran, hadis, fiqh, yang terutamanya yang Ustaz sebutkan tadi dalam bab-bab yang melibatkan wanita dan perempuan ini, juga tidak ketinggalan Sayyidatina Aisyah juga adalah pakar dalam bahasa Arab dan juga syair-syair Arab pada ketika itu. Jadi kita sepatutnya mengambil iktibar daripada insan yang hebat ini. Kita belajar sungguh-sungguh supaya kita jadi orang yang pandai. Itu iktibar yang pertama yang kita boleh ambil. Yang kedua, kalau kita diuji, kita bersabar dengan ujian itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran kepada kita dengan sebaik-baik ganjaran sebagaimana yang diberikan ganjaran itu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkat kesabarannya. Walaupun semua orang tidak percaya kepadanya pada ketika itu, dia tetap bersabar, teguh pendiriannya kerana dia tahu dia tidak bersalah dan dia bakal dibebaskan ataupun dia bakal dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia yakin dengan dirinya, dia yakin bahawa apa yang dilakukan itu adalah merupakan perkara yang betul dan tepat. Jadi Ustaz sudahi dulu dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.